Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hai, you all buat apa petang-petang ni? Macam biasa, kita punya temu janji setiap petang insyaAllah pukul 5.30, okay? Kita akan duduk santai-santai, borak-borak tentang perkara-perkara yang memberi manfaat lah. Okay. So macam hari ni, we nak kongsikan testimoni diri sendiri, okay, macam yang you all boleh baca tu, menangani migraine kronik. Seksa 26 tahun, kini Alhamdulillah hilang. 26 tahun tu lama tu kan. So kita akan cerita-cerita lah hari ni kan. Okay. Rasa-rasanya topik migraine ni adalah topik yang mungkin common sebab ramai orang yang mengidapi migraine. Kan, antara sebab kenapa punca kita akan bincangkan hari ini, okay, berdasarkan pada pengalaman sebenar Win lah, macam tu, okay. Dan ramai juga orang lain pun mengidap migraine, menanggung sahaja kan, sebab Win dulu pun macam tu, tapi sekarang Alhamdulillah dah bebas daripada migraine. Syukur Alhamdulillah, dan rasa terpanggil untuk kongsikan dengan ramai lagi pesakit migraine dekat luar sana. Kan, bahawasanya ada harapan untuk menangani migraine walaupun tak kira lah dah beberapa tahun sekalipun. Kan, sebelum kita congkil dengan lebih dalam lagi, we nak ajak you all tengok satu video pendek, okay, VT pendek untuk kita kata orang apa tu, mengenali sedikit lah tentang latar belakang migraine ni. Okay, so jom kita tengok. Okey, so korang dah nampak, dah dapat gambaran dah sedikit tentang punca-punca terjadinya migraine, tanda-tanda yang menunjukkan anda ada migraine, kan, dan bagaimana ikhtiar kesembuhan tu. Okay, right. So dah nampaklah sedikit kan. Macam yang you all tengok tadi, okay. Semua tanda-tanda tu ada dekat Win lah dulu kan. Dan punca-puncanya kalau you all tengok tadi, punca utamanya, okay, adalah kerana genetik. Kan, kajian menunjukkan lebih 70% orang yang mengidap migraine adalah kerana pengaruh faktor genetik. Ada dia punya keturunan ataupun susu galur yang ada sejarah migraine, maka seseorang itu pun ada kemungkinan besar untuk dapat migraine. Tapi Win punya sejarah migraine bukan sebab keturunan ataupun bukan sebab jin, bukan sebab genetik. Kan, nak tahu kenapa Win dapat migraine ni? Kan? Jom kita flashback, kita cerita sikit, kita masuk sejarah salah silah macam mana boleh dapat migraine. Okay?
Actually Win ni disahkan migraine oleh doktor kan pada umur 13 tahun. Sekarang ni dah 40-an dah kan. Bayangkanlah berapa lama dah masa tu kan. Masa tu umur 13 tahun. Macam-macam check apa tu dia punya test dan juga check up tu dah berlaku sebelum umur 13 tahun tau. So awal umur 10, 11, 12 macam tu dah banyak pergi check up lah kan. Buat test ini, buat test itu, segala jenis test sebut je lah kan. Segala hospital pakar sebut je lah, semua dah pergi dah kan. Tapi tak dapat kesan apa-apa yang pelik lah. Jadi umur 13 tahun tu doktor conclude tutup kes, kata you migraine lah. Macam tu kan. So sebelum disahkan migraine tu apa yang berlaku dekat Win tu kan. Sebab orang kata genetik. Tapi bila dah kaji salah sila memang tak ada pun keturunan yang ada migraine. Win yang start kan. Macam tu. So macam mana boleh jadi je migraine Win tu? Win rasa okey kerana ada banyak kemalangan yang berlaku yang melibatkan kepala lah. Bila sebut ni pun rasa macam seram juga kan bila dikenang-kenang balik. Antara kejadian kan yang banyak berlaku masa kecil-kecil dulu kan, masa kanak-kanak pra-remaja, masa di sekolah kan, apa yang berlaku, banyak sangat yang berlaku kejatuhan ataupun kemalangan yang menyebabkan kepala. Kan cubalah bayangkan masa kecil-kecil orang main balik kampung kan, berlari atas tembok batu kan, berlari main kejar-kejar ramai-ramai dengan sepupu-sepapat semua kan, berlari demam, jatuh kat mana, masuk longkang, kepala masuk dalam longkang. Masya Allah. Kan itu yang pertama. Lepas tu yang kedua pergi sekolah, lepas tu dah sekolah rendah lah kan. Kawan-kawan main baling-baling batu, tiba-tiba batu besar ni kedebam, dia baling kena kat kepala, benjol macam ni naik atas kepala kan. Tu kejadian yang kedua kan. Kejadian yang ketiga yang seterusnya pula bila mana masa kecil-kecil juga ni lah, pergi pasar kan, pasar kan banyak payung-payung meniaga tu kan. Masa tu bukan ribut lah, angin kuat lah kan. Jadi payung tu jatuh, berdebang, dia punya besi dia kena hentam kepala, tegung. Itu kejadian yang ketiga, benjol habis kan. Dan kejadian yang keempat yang Win ingat kan, masa ni kecil juga, hari raya orang parents gulung apa, kapet kan. Dulu kan selalu macam tu kan, bila nak raya kan ganti kapet kan. Jadi bila Win ni satu perangai, bila parents gulung kapet, suka pijak kapet. Siapa yang suka macam tu? Aku suka pijak kapet yang bulat-bulat kita dah gulung tu kan, pijak ketebang, jatuh kepala juga lagi kan. Itu antara yang Win ingat lah. Dan kalau nak diingat-ingat balik, rasanya banyak juga kejadian-kejadian yang banyak jatuh menghentam kepala kan. Jadi bila dah masuk nak ke alam remaja tu, dah mula sakit kepala tau. Kerap sangat sakit kepala. Kita sampai parents kita risau, dan kita sendiri pun risau lah. Apa ni kan, adakah side effect masa kita jatuh kecil-kecil dulu kan. Na'udzubillah, ya Allah kan. Tapi bila itu sebab bila berlaku kerap sakit kepala tu, parents selalu bawa pergi check dekat hospital, CT scan lah, x-ray lah, apa-apalah semua. Bila sebut ultrasound semua kita dah buat dah kan, tapi tak ada nampak apa-apa, alhamdulillah kan. Jadi masa sepanjang beberapa tahun tu banyak tempoh masa di hospital lah, sebab nak find out apa permasalahan punca sebenar tu kan. Jadi tak dapat dikenal pasti. So kita cerita-cerita dengan doktor kata, Pak, ada sejarah keluarga ke? Tak ada. Tapi ada banyak insiden-insiden kemalangan yang berlaku kan. Jadi apa jadi, doktor pun kata okeylah, kita tak jumpa apa-apa yang pelik dalam kepala kan. So kita kata you migraine. Dia consider kita migraine macam tu. Senang kan habis cerita. And then doktor dah cakap dah, migraine dia tak ada ubat. Jadi bermakna you kena bergantung dengan painkiller sepanjang masa lah. Bila masa kena attack tu, you kena bergantung dengan painkiller lah. Macam tu kan. Masa tu kita tak ambil berat lah. Kita rasa macam makan Panadol biasa. Kita sakit kepala makanlah, macam tu kan. Tapi migraine, kalau you all tengok dekat BT tadi, dia kata apa, perbezaan migraine dengan sakit kepala biasa adalah dia punya sakit tu di sebelah bahagian sahaja kepala. Kalau you all biasa sakit kepala kat sini, sakit kepala kurang tidur dan sebagainya, stres apa semua kan, dia mungkin satu kepala lah. Tapi kalau migraine ni dia di sebelah sahaja, dan dia punya sakit tu sangat mencucuk
sakit lah, dia bukan sekadar macam makan sakit kepala biasa macam tu. Dan kadang-kadang makan pil tahan sakit yang biasa pun tak boleh nak mengawal lah, tak boleh menanggung kan. Jadi dan dia akan berlarutan sehingga beberapa hari kadang-kadang. Macam tu. Dan dia sangat mudah kena attack. Kalau sakit kepala ni biasanya akan ada waktu-waktu tertentu je kan kita kena sakit kepala kan. Contohnya macam kita tak cukup tidur ke, kita penat ke, kita apa ke, kita akan sakit kepala kan. Tapi migraine ni tidak. Dia akan attack ikut suka-suka hati dia. Dan dia kerap. Dan dia punya cara attack tu pula tu bukan macam sakit-sakit biasa macam tu. Macam Win punya migraine kan sampai muntah-muntah tau. Dia punya sakit tu kan macam kita tidur pun tak hilang. Kalau kita sakit kepala biasa, kita tidur, kita rehat, makan ubat hilang kan. Tapi migraine ni tidak. Dia macam kalau tak betul kena dengan dia punya painkiller dia tu dan dia akan ambil masa berhari-hari. Dan kalau Win tidur pun, bangun pun dia masih sakit kepala lagi. Kalau diingat-ingat kembalilah zaman-zaman itu kan, memang seksa lah, memang seksa. Segala kita punya aktiviti harian pun akan terganggu tau. Jadi rentetan daripada sakit kepala tu daripada zaman muda-muda tu, parents selalulah bawa pergi rawatan alternatif. Kalau pantang dengar ada je rawatan alternatif apa-apa kan, nak pergi merawat itu merawat ini semua pergi. Tapi tak mendatangkan hasil lah. Tetap macam tu juga, dia akan datang macam tu. Okay. Jadi apa doktor kata, kalau you migraine ada beberapa jenis, dia cakap kan. Ada sejenis yang kalau you meningkat usia, dia kata nanti migraine you hilang. Dia cakap macam tu kan, kalau you bernasib baik lah. Tapi ada juga orang yang menanggung migraine ni sampai bila-bila lah, macam gitu kan. Dan doktor juga bagi tahu dekat Win, dia kata antara sebab boleh menjadikan migraine tu adalah saluran darah di bahagian tengkuk kita tu mengecil. Jadi oksigen ataupun darah tidak dapat sampai dengan sempurna, maka itu yang menyebabkan migraine itu terjadilah. Itu sedikit yang diberitahu kan. Jadi bila dah Win punya migraine ni makin lama kan, makin teruk juga tau. Bila doktor kata makin berumur meningkat makin elok kan, tapi tak juga tau. Sampai kan Win punya migraine tu jadi kronik, dia macam panas sikit tak boleh. Kalau perut lapar, lambat makan sikit tak boleh. Kalau stres sikit tak boleh. Bau asap rokok pun tak boleh. Win sangat sensitif dengan bau-bauan yang terlalu kuat tau masa tu kan. Kalau asap rokok memang allergic sangat-sangat. Sikit saja boleh diserang migraine teruk. Zaman tu kan. And then teh, kopi, Nescafe semua tak boleh sentuh. Kan memang tak berani sentuh. Pernah terjadi macam mana tahu, just ambil air ambil satu sudu je, just nak rasa air tu manis ke tak manis kan, dia terus flat tak bangun. Diserang migraine tu, just satu sudu. Bayangkan kan, sejak daripada hari itu, kejadian itu langsung haramkan teh, kopi, Nescafe, segala-gala yang berkaitan dengan kafe dan tanin semua Win tak sentuh. Sehingga kan dah lupa lah rasanya macam mana. Kan, tapi Alhamdulillah setelah menemui penawar, macam tak percaya, boleh nikmati semula kafe, boleh menikmati semula teh, kopi yang best-best tu kan. Kan banyak kan jenama-jenama kopi-kopi yang best-best kan. Dah boleh menikmati dah sekarang. Macam tak percaya boleh consume, boleh minum lagi minuman yang sebegitu. Jadi kan bila sebelum berlaku kesembuhan tu Win punya migraine ni selalu muntah-muntah kan, sampai dah tahu dah jangan lapar, jangan panas, sikit tak boleh salah sikit, silap sikit je habislah, memang tak bangun 2-3 hari. Macam tadi VT cakap kan, dia punya attack tu lama tau. Kan memang tidur pun tak boleh. Itu yang seksa. Sebab kalau kita boleh tidur tak apa kan, kita tak rasa kan, kita tak boleh tidur. Okay, and then muntah-muntah, makan yang paling tak okey sangat kan. Win punya migraine tu dah ada beberapa stage tau. Masuk stage yang pertama masa zaman muda-muda awal-awal tu, doktor bagi painkiller tahap pertama sahaja. Lepas tu bila masuk satu tahap umur kita makin meningkat naik ke pertengahan remaja, dos tahap pertama tu dah tak boleh dah. Win kena makan painkiller yang tahap tinggi sikit.
Macam tu, kuat sikit macam tu kan. Lepas tu bagi lagi jadi lagi teruk sampai ke painkiller tahap ketiga pun tak load dah. Korang tahulah apa nama-nama painkiller tu kan. Tapi sekarang dah tak ambil pun, dah tak berapa ingat dah mana satu. Sampai Win ada satu ubat kad yang doktor bagi, ubat yang Win allergic. Kerana ada ubat migraine yang Win tak boleh makan. Ubat tu memang allergic. Jadi memang ada simpan di dalam pers, dikonfirmkan bahawa ini ubat tak boleh makan. Macam gitu kan. And then perjalanan tu sangat panjang lah. Bayangkan daripada umur 13 tahun dah menderita migraine sampailah ke umur lebih 30-an, dekat-dekat 40-an macam tu lah, sebelum jumpa penawar lah nak cerita kan. Jadi ya Allah, tak boleh nak diingat lah kan, sangat terseksa sebab painkiller, makan pil pun dah tak boleh buat apa kan. Jadi kita tak tahu dah apa lagi ikhtiar yang kita boleh buat. Okay, sampailah satu ketika ni yang jadi cerita kan. Sampailah satu ketika bila masa kita dipertemukan dengan satu penawar, okay, which is kita tak expect pun lah ada penawar tu, sebab bila doktor dah kata migraine tak ada ubat, dia kata kan, you just bergantung dengan painkiller, you kena amalkanlah kehidupan sihat, dia cakap macam tu. And then bila kita pergi kepada rawatan alternatif pun kan, rawatan tradisional pun tak boleh sembuh juga. Jadi kita dah tak ada harapan, kita tak menaruh harapan bahawa yang kita punya migraine ni boleh sembuh lah, macam gitu kan. Jadi secara tak sengaja pada masa tu Win diperkenalkan dengan rangkaian makanan sunnah superfood. Kan. Jadi macam yang you all nampak dalam VT tadi, apa tu set untuk merawat migraine ni adalah ini dia set dia kan, aloe berry nectar. Okay, aloe berry nectar ni memang Win amalkan, iaitu ini adalah pati aloe vera, okay, yang dicampurkan dengan aloe berry dan cranberry. Okay, yang ini memang Win amalkan, makan ini, okay, untuk bersihkan kita punya segala ketaklancaran dalam badan kita lah. Sebab ini fungsinya adalah untuk detox. Okay, so bila kita sebenarnya 80% punca penyakit berpunca daripada usus kita yang tak pernah dibersihkan, yang tak pernah didetoxkan. Sebab usus ni sebenarnya ramai orang tak tahu, tapi dia ada fungsi yang sangat banyak tau. Antaranya adalah dengan mengawal menghasilkan hormon. Jadi bila hormon dalam badan kita ni tak betul, okey, maka berlakulah macam-macam jenis penyakit. Jadi bila Win secara tak sengaja sebenarnya Win consume ni kan, sebab Win tak tahu pun, tak rasa pun, tak letak harapan pun migraine tu boleh sembuh, macam tu kan. Tapi antara yang Win amalkan adalah aloe berry nectar ni, okey, dengan Arctic Sea ni, okey, minyak ikan dan minyak zaitun ni memang Win amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam, okey, setiap hari, konsisten setiap hari. Dan juga seperti yang dekat dalam VT tadi kata, untuk mengatasi migraine kita ambil royal jelly. Okay, tapi Win tak ambil royal jelly. Sebab apa? Sebab Win ada sejarah sis. Kalau untuk orang yang ada sejarah sis, tidak digalakkan ambil royal jelly ni. Royal jelly ni tahu kan, party queen lebah tu kan, bagus sangat untuk mengawal hormon. Tapi untuk orang yang ada sejarah sis, dia tak boleh ambil royal jelly. So apa Win ambil? Win ambil bee propolis. Bee propolis masih lagi dalam manfaat lebah. Okay, ini adalah antibiotik semula jadi yang membantu yang antioksidan dalam badan kita dan mengelakkan keradangan dalam badan kita. Jadi ketiga-tiga ini memang Win amalkan setiap hari, okay, tanpa fail kan. Dan tiba-tiba migraine tu macam memang dah makin lenyap dan tak ada. Macam tu. Baru Win perasan macam dah tak diserang lagi. Bila panas pun tak ada apa-apa kan. Kita bila lambat makan sikit pun boleh kan. Bila kita dah boleh kita makan kopi, kafe banyak-banyak. Sekarang Nescafe pun rasa sedap kan. Kan? Kita makan, memang kita minum kan, kita konsum dan tak diserang lagi. Kalau tak dulu sikit stres tak boleh, memang tak boleh, salah sikit lah, sangat sensitif.
Kan? Jadi alhamdulillah bila Win dah bertemu dengan produk-produk produk-produk natural ni, makanan sunnah ni, dan Win amalkan, alhamdulillah memberi kesihatan yang sangat-sangat memberangsangkan. Win memang tak sangka setelah 26 tahun menanggung dan menghidap migrain tu, rupa-rupanya boleh sembuh migrain tu. Kan? Okay, so itu antara perkongsian Win lah yang mana Win rasa sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat perlu disampaikan sebab Win tahu ramai orang dekat luar sana yang mengidap migrain. Sebab sakit-sakit kepala biasa jangan dibiarkan. Nanti dia akan melarat dan boleh menyebabkan migrain kronik. Okey, sebab migrain ni walaupun kajian kata daripada genetik, tapi Win contohnya bukan daripada genetik. Dia boleh berlaku daripada apa sejarah silam kita ataupun cara kehidupan kita. Boleh jadi. Kan? Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum anda didiagnoskan lah, kalau ada tanda-tanda selalu sakit kepala dan sebagainya kan, cepat-cepat amalkanlah produk makanan sunnah ini supaya anda tidaklah menjadi teruk, tidaklah teruk sampai nak kena didiagnos sebagai migrain. Okay. Dan selain daripada tu, Win ada juga tips, tips untuk macam mana anda nak menangani migrain lah. Macam Kak Zahra Osman kata Kak Zah pun dah tak kena migrain. Kak Zah pun menggunakan produk-produk Forever juga dan alhamdulillah ramai sangat yang dah sembuh migrain dia kan. Alhamdulillah Kak Zah, kita konsisten mengamalkan dan insya-Allah anda punya migrain takkan datang lagi. Macam tu. Dan selain daripada itu, selain daripada produk-produk yang Win sebutkan tadi, Win ada juga Win ada sediakan tips lah, tips untuk rakan-rakan yang mungkin masih lagi menghidapi migrain dan masih lagi berjuang dengan migrain. Mungkin ini adalah perkara-perkara yang you all boleh amalkan, okay? Sebab Win pun buat ni dulu. Yelah dah 26 tahun, daripada umur 13 tahun sampai dah sebelum jumpa penawar ni bergelut dengan migrain. So kita cari penyelesaian kita sendiri macam mana kita nak mengurangkan migrain tu. Okay? So ada Win senaraikan kat sini, mungkin you all boleh jugalah amalkan dan take note lah. So yang pertama, okay, untuk mengelakkan diri kita diserang oleh migrain ni, kan, jangan berlapar. Okay, make sure perut anda sentiasa terisi lah. Okay, sebab bila dia lapar, dia akan menyebabkan gas keluar tau. Bila dia nak proses tak boleh, tak ada kan. So bila gas keluar tu mulalah dia tolak naik ke atas kepala kan. Sebab bila kita migrain ni, bermakna saluran darah kita ni sempit tau. Okay, jadi tak lancar. Jadi bila kita berlapar, ada sesuatu kekurangan dalam badan kita yang tak cukup ni, mulalah dia menjadi penyebab. Okay, so make sure anda makan sebelum anda lapar. Jangan tunggu skip makanan, jangan. Okay, jangan tunggu kata tak apalah kejap lagi. Kalau anda ada migrain, jangan buat macam tu. Okay, cuba elakkan. Okay, yang kedua, minum air secukupnya. Kerana air adalah fungsi terbesar dalam badan kita tahu. Kandungan badan kita yang paling besar pun adalah air. Jadi fungsi air adalah untuk menyampaikan nutrisi ke seluruh badan. Okay? Dan juga fungsinya untuk detox. Kalau air tak cukup, bermakna badan kita dehydrate, jadi boleh menyebabkan kadar toksik lebih. Itu boleh menggalakkan juga potensi untuk diserang migrain. Ini pun memang masa awal-awal dulu kan, memang Win make sure air mesti cukup. Kalau kurang aja air, memang Win tak boleh. Jadi mungkin you all pun boleh ikut juga cara ni lah. Yang ketiga adalah tidur pada masanya dan rehat secukupnya. Jangan kata orang kita dah tahu kita ada migrain kan, jangan tidur sampai pukul 3-4 pagi. Ya, walaupun anda sibuk urusan kerja ke macam mana kan, tapi cuba atur masa anda sebaiknya. Sebab berlaku pada Win dulu zaman belajar kan, masa kita di college, di universiti dan sebagainya kan, kita belajar lewat malam kan. Memang tak boleh. Sebab orang migrain ni dia kena tidur waktu secukupnya. Dia tak boleh tidur setakat 2-3 jam, tak boleh. Kalau separuh orang lain mungkin boleh. Lambat tidur kan, mungkin boleh kan, tapi untuk orang yang ada migrain, jangan amalkan. Okay, make sure waktu tidur anda tersusun, aturlah masa bagi cantik, okay, dan make sure rehat secukupnya.
Okey, yang keempat, pastikan anda mengamalkan gaya hidup sihat. Bersenamlah sikit, beriadah pun tak apa. Untuk apa? Keluarkan peluh. Bila kita beraktiviti kan, badan kita mengeluarkan peluh. Jadi bermakna dia mengeluarkan stres. Okey, jadi bermakna bila kita mengamalkan gaya hidup sihat ni, kita punya aktiviti badan kita sentiasa berjalan. Okay, jadi jangan kita duduk saja, jadi apa tu, kita punya toksin dalam badan kita tak gerak ke mana kan, itu yang buat jadi kita jadi tak aktif, dan itu boleh menyebabkan kita punya kadar untuk diserang migraine tu lebih tinggi lah, macam tu. Okay, and then yang kelima, tips yang kelima adalah jaga pemakanan. Jangan ambil kafein atau tannin yang berlebihan. Kafein ni apa? Maksudnya sumber minuman atau makanan yang mengandungi kafe, Nescafe, kopi. Tu kafein tu kurangkan. Tannin ini adalah sumber daripada teh. Jadi Win memang dulu memang haram haram coffee teh, tannin, kafein ni memang tak boleh sentuh walau sikit sekalipun, even bau dia pun boleh macam gitu kan, sangat teruk kan. Ada orang yang boleh terima kafein, tannin ni, tapi kalau anda ada migraine, kurangkan. Kalau anda jenis yang boleh minum kafein, tannin walaupun anda migraine, tapi anda kena kurangkan. Macam Win memang tak boleh sentuh langsung. Jadi jaga pemakanan kita, sebab kalau kita ambil terlalu banyak pun kafein dan tannin ni sebenarnya tak baik. Right. So yang keenam adalah renggangkan sendi semasa diserang migraine. Ini pun doktor bagi tahu dengan Win lah masa tu kan. Bila masa kita diserang migraine, kita kan nak tidur kan, tapi kita tak boleh nak tidur dan terlalu sakit, dan kadang sakit tu buat kita rasa macam mengekut-ekut kaki, tangan semua tu kan. Jadi apa yang diberitahu pada Win bila masa kita diserang migraine, bila kita merehat tu seelok-eloknya kita luruskan kaki dan tangan. Jangan bengkokkan kaki. Ada separuh orang suka merekut kaki, tangan macam itu kan. No. Sebab apa? Dia nak menggalakkan peredaran darah. Bila kita migraine ni adalah kerana darah kita tu tersumbat-sumbat dan tersekat-sekat. Jadi seeloknya bila kita berehat, tidur dan baring tu, luruskan kaki dan tangan kita. Jangan bengkok, luruskan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah kurangkan ataupun elakkan stres. Jangan stres, happy je. Kan? Salah satu cara nak jadikan happy tu adalah dengan beriadah tadilah. Macam tu. Okay? So sebab Win memang tak boleh stres. Okay? Kalau stres dulu, tahap stres yang terlebih memang akan diserang migraine tu. Jadi untuk anda, janganlah buat aktiviti yang boleh menyebabkan anda stres. Jangan selalu marah. Okay? Tenang sahaja. Bila kita punya emosi kita tak stabil, itu yang menyebabkan kita stres. Okay? Jadi stres boleh menyumbang kepada migraine lah. Dan yang terakhir sekali, tips yang terakhir sekali adalah kenal pasti perkara yang menyumbang kepada migraine dan elakkan. Apa dia? Anda tahu apa perkara yang boleh menyebabkan anda migraine. Contohnya bunyi yang terlalu bising, kan? Kalau bising sangat, jadi sakit kepala. Jadi elakkan, jangan berada kat tempat yang terlalu bising kan. Ataupun mungkin bau-bauan yang anda tak boleh bau cat yang terlalu tajam, ataupun bau perfume yang terlalu menusuk. Kan dulu Win pun sensitif dengan perfume yang terlalu kuat sangat ni kan. Boleh jadi sebab pergi kerja bau, balik sekarang menderita lah. Macam gitu kan. Jadi you all boleh tahu apa perkara yang boleh menyebabkan you all diserang migraine, so elakkan perkara-perkara tu, jangan buat. Kan, jadi ini boleh mengurangkan seksa anda lah. Okay, selain daripada anda amalkan tips-tips ini, dan Win sangat cadangkan you all amalkan pemakanan sunnah superfood ini untuk mengelak supaya tidak menjadi lebih teruk, dan insya-Allah boleh merawat. Okay, so itu sahaja antara tips yang Win nak sharekan. Okay, insya-Allah kalau you all rasa kurang jelas ataupun perlu banyak informasi lagi yang nak tanya, boleh sahaja WhatsApp ataupun PM Win. Nombor ada dekat bawah, media sosial pun ada dekat bawah. Dalam Facebook Win pun Win ada kongsikan testimoni Win yang sebenar, apa yang Win gunakan, apa manfaat yang Win dapat daripada produk-produk makanan sunnah ni.
Okay, so insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam testimoni-testimoni sebenar. Sebenarnya produk-produk makanan sunnah ni dah beri banyak keajaiban pada Win dan dah beri banyak kesembuhan. Tapi kita tak nak cerita dalam satu masa. Hari ni kita cerita migraine. Next insya-Allah kita akan kongsikan apa lagi kesembuhan-kesembuhan sakit penyakit kronik yang ada dalam badan Win ni yang alhamdulillah Allah dah izin sembuh. Okay, so Win juga harap you all yang mana mengidap migraine, menderita migraine, insya-Allah Allah memberi kesembuhan pada anda dan jangan berhenti mencari penawar. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.